تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وأنت ميسر. أما بعد. Pada malam yang penuh keberkatan ini, sama-sama kita teruskan lagi majlis pengajian kita untuk halaqah kali yang kedua. Minggu lepas kita dah sentuh tentang muqaddimah yang pertama, muqaddimah al-kalam wa ma yata'allafu minhu, dan dah masuk babul i'rab, kata lain muqaddimah yang kedua. Tapi hari ini mungkin kita ulang balik babul i'rab. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. باب الإعراب. قال الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. Kata Ibnu Ajurum, al-i'rab merupakan perubahan di akhir-akhir kalimah kerana berbeza amil-amil yang masuk terhadap kalimah tersebut, sama ada perubahan tersebut secara lafzi ataupun takdiri. Lepas kita ada permintaan kita nak guna whiteboard. Okay, hari ni kita ulang sekali lagi babul i'rab. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. ويمكن بالتعريف perubahan di akhir kalimah باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. Maksudnya ada 3 poin lah. Yang pertama, perubahan di akhir kalimah kerana berbeza-beza amil yang masuk terhadap kalimah tersebut, sama ada perubahan tersebut secara lafzi ataupun takdiri, secara tak jelas. Mula sekali kita tengok taghyiru awakhiril kalim. Dia kata i'rab ni adalah perubahan di akhir-akhir kalimah. Tapi contoh yang biasa kita guna, dia kata kita ambil fa'il, qama zaidun ra'aitu zaidan marartu bi zaidin. Dia kata perubahan di akhir kalimah. Cuba antum tengok dalam 3 keadaan. Keadaan marfu', keadaan mansub dan keadaan majrur. Mana di akhir kalimah? Berubah pada kalimah? Dal kan? Adakah dalam 3 keadaan hidal tu berubah menjadi huruf lain? Tak kan? Jadi ada berlaku perubahan akhir kalimah tak? Berlaku tak perubahan di akhir kalimah? Tak berlaku pula. Jadi kena ada takdir kat sini. Takdir idhafah yang buang kita panggil ahwal. Ini perubahan hal-hal di akhir kalimah. Sebab akhir kalimah tetap dengan huruf dal. Qama Zaidun akhirnya dal, ra'aitu Zaidan akhirnya dal, marartu bi Zaidin pun diakhiri dengan dal. Jadi apa yang berubah? Yang berubah adalah keadaan akhir kalimah. Keadaan yang pertama berbaris di hadapan, keadaan yang kedua berbaris di atas, keadaan yang ketiga berbaris di bawah. Maksudnya keadaan yang berubah, bukan akhir kalimah tu yang berubah. Itu poin pertama. Taghyiru awakhir kalimah, kita perlu takdirkan taghyiru ahwali awakhir
al-kalimah. Sebab apa berlaku perubahan tersebut? Sebab berbeza-beza amil yang masuk terhadap kalimah tersebut. Dalam yang pertama masuk qama. Qama ni kita panggil fi'il madhi yang lazim. Dia perlukan kepada fa'il sahaja. Jadi disebabkan amil qama ni lah menyebabkan Zaidun berbaris di hadapan. Ra'aitu ni dalam surah kita panggil fi'il muta'addi, perlu kepada fa'il dan maf'ul. Jadi ra'aitulah penyebab amil yang menyebabkan daripada berbaris di hadapan bertukar kepada baris di atas. Ini juga yang terakhir, ba ni haraf jar. Dengan sebab masuk ba lah berubah keadaan dal tadi daripada dhammah, daripada alif di atas kepada kasrah. Ikhtilafi al-awamili ad-dakhilati 'alaiha, kerana berbeza-beza amil yang masuk ke atas. Okey, masa dua poin tu jelas. Yang pertama perubahan, kita cuma perlu takdirkan keadaan akhir kalimah. Yang kedua orang kata sebab apa berubah? Sebab berbeza-bezanya amil yang masuk. Kadang-kadang amil tu menyebabkan perlu kepada hal, amil tu nak tamyiz, amil tu dan sebagainya lah. Tapi berdasarkan amil yang agak panjang, kita bincang tak detail minggu lepas, lafzan atau taqdiran. Lafzan ni kembali kepada taghyir, tamyiz kepada taghyir. Perubahan itu berlaku sama ada berbentuk lafzi ataupun takdir. Saya soalan sampai sini dah titik. Ikhtilafi al-awamil ad-dakhilati 'alaiha, lafzan atau taqdiran. Maksudnya lafzan atau taqdiran ni tamyiz kepada taghyir. Maksudnya perubahan tu sama ada perubahan tu akan berlaku secara lafzi, secara jelas, atau kemungkinan perubahan tadi berlaku secara takdir sahaja, tidak jelas. Contoh lafzi, contoh yang kita datangkan ni lah. Qama Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Perubahan di akhir kalimah tadi jelas tak? Jelas, kita nampak daripada dhammah kepada fathah kepada kasrah. Jadi perubahan yang secara jelas berlaku dalam, kalau kita kata dalam bahasa Arab 90%, kebanyakannya perubahan tersebut adalah secara lafzi. Okey. Nanti kita ada bincang dalam Jurumiyah, dia tak timbulkan babu al-bina, tapi dalam syarah dia syarahkan. Bina ni lawan kepada i'rab. I'rab ni perubahan di akhir kalimah. Bina ni apa? Bina ni luzumu akhiril kalimati halatan wahidah. Kekalnya akhir kalimah dalam satu keadaan. Masuklah apa sekalipun, man tetap dengan man, iza tetap dengan iza. Itu bina. Okey. Kemungkinan difahami daripada situ. Kita faham apa-apa benda yang tak berubah ya semua bina. Tak. Dalam i'rab ada benda yang berubah secara jelas, ada benda yang berubah secara tak jelas. Okay, jadi bila kita takdimkan babul i'rab, kita cakap perubahan tu kadang-kadang jelas, kadang-kadang tak jelas. Selagi ada perubahan walaupun tak jelas, jadi dia bukan dalam bab bina, dia masih dalam babul al-i'rab. Okay. Kalau pun kita cakap wa taghyiru awaqil kalimi li ikhtilafi al-awamil dakhilati 'alaiha lafzan, secara benda-benda yang i'rab secara takdir ni akan jadi seolah-olah bina lah, sebab kita nampak dia tak berubah. Okay. Kenapa ada perubahan yang berlaku secara takdir? Kita tak boleh nak zahir perubahan tersebut. Kita bagi minggu lepas, secara senangnya ada 3 faktor. Okey. Asal i'rab perubahan tu akan berlaku secara jelas. Dhammah kepada fathah, fathah kepada kasrah. Tetapi ada sesetengah kalimah perubahan tadi berlaku secara tak jelas disebabkan 3 sebab. Okay, kalau dalam i'rab kita perlu tambah mana'a min zuhuriha. Zuhuriha dhamir ni balik kepada sama ada dhammah muqaddarah ataupun fathah muqaddarah ataupun kasrah muqaddarah. Menegah daripada zahirnya harakat tersebut, menegah daripada zahirnya dhammah, menegah daripada zahirnya kasrah, menegah daripada zahirnya fathah tersebut, 3 faktor. Yang pertama kita bagi at-ta'addur. Maksudnya macam mana kita nak i'rab? Mana amin zuhuriha at-ta'addur. Bila ataupun apakah kalimat yang menyebabkan perubahan dia tidak berlaku secara jelas disebabkan ta'azzur?
Minggu lepas ada terjemah tazul apa? Mustahil. Maksudnya mustahil kita nak zahirkan harakah pada perkataan tersebut. Mustahil kita nak zahirkan harakah pada perkataan tersebut. Okay. Minggu lepas ada bincang. Bila kita sebut babul i'rab, al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun, ismun wa fi'lun wa harfun jara'a li ma'na. Bila kita sebut babul i'rab, kita nak bincang apa di antara tiga tu? Bila kita sebut babul i'rab, daripada aqsam kalimah isim, fi'il dan haraf, kita nak bincang apa dalam babul i'rab? Isim dan fi'il. Sebab haraf 100% semuanya mabni. Al-huruf kulluha mabniyah. Ambil kaitan huruf semuanya 100% huruf semuanya mabni, takkan berubah. Al-huruf kulluha mabniyah. Jadi bila sebut babul i'rab, yang kita nak bincang hanyalah isim dan fi'il sahaja. Kalau nak ambil kaedah asal dia, yang pertama, al-huruf kulluha mabniyah. Al-aslu fi al-asma' al-i'rab. Al-aslu fi al-af'al al-bina. Campur. Itu kaedah untuk aqsam kalimah. Al-huruf kulluha mabniyah. Tak timbul isu, tak ada walaupun 0.001 tak timbul. Sebab huruf 100% semuanya mabni. Untuk isim, kaedah dia al-aslu fil asma' al-i'rab. Asal bagi isim berubah-ubah. Bila anda sebut asal bagi isim berubah-ubah, jadi ada juga isim yang tak berubah-ubah tapi sedikit. Okay. Al-aslu fi al-asma' al-i'rab, asal pada isim berubah-ubah. Maksudnya furu' bagi isim adalah bina. Ada sikit. Kalau kita kata senang nak beri contoh, 90% i'rab adalah 10% bina. Fi'il sebaliknya, al-aslu fil af'al al-bina. Asal bagi fi'il adalah mabni tapi ada fi'il yang mu'rab. Itu kaedah. Bila kita sebut babul i'rab, yang masuk hanyalah isim dan fi'il sahaja, huruf terkeluar. Bila huruf dibincangkan, bila kita bincang babul bina. Bila kita sebut babul i'rab, yang kita nak bincangkan adalah isim dan fi'il. Okay, tentang kaedah tu ada panjang lebar, tapi kalau kita bincang akan keluar. Kita masuk balik dalam babul i'rab terlebih dahulu. Kita cakap tadi, ada sesetengah kalimah berlaku perubahan. Bila anda sebut kalimah yang berlaku perubahan, terus set isim dan fi'il saja, huruf buang tepi. Berlaku perubahan secara takdiri, tak boleh secara jelas, disebabkan mustahil terima baris. Benda apakah yang mustahil terima baris? Perkataan yang diakhiri dengan senyap ni, diakhiri dengan alif. Perkataan yang diakhiri dengan alif. Okay, kenapa anda sebut? Anda tak sebut isim maksud terus tak? Sebab dalam babul i'rab kita ada isim, kita ada fi'il. Bila anda sebut mana-mana perkataan yang diakhiri dengan alif, tak kira lah perkataan isim. Kalau isim tu diakhiri dengan alif, kita akan panggil isim tu isim maksud. Istilah dia isim maksud. Anda tak sebut isim maksud saja sebab apa? Termasuk juga bawah ni adalah fi'il yang diakhiri dengan alif. Sebenarnya sebut fi'il tu tak tepat. Sebenarnya fi'il mudhari' yang diakhiri dengan alif. Sebab fi'il yang mu'rab hanyalah fi'il mudhari'. Apalah kita belum masuk. Kata al-aslu fil af'al al-bina. Asal bagi fi'il adalah mabni. Sebab fi'il ada tiga, madhi, mudhari', amar. Madhi dengan amar ni mabni. Yang mudhari'nya hanya, yang mu'rabnya hanya mudhari'. Jadi satu lawan dua, satu sikit. Sebab tu al-aslu fil af'al
al-bina. Jadi bila sebut babul i'rab, kebanyakan isim dan fi'il mudhari' sahaja. Okey. Bila sebut faktor yang menyebabkan perubahan tadi tidak berlaku secara jelas disebabkan mustahil adalah pada kalimat-kalimat yang diakhiri dengan alif. Kalau isim, contohnya al-fata. Bisa tak apa ni? Fi'il mudhari' contohnya yakhsha. Yakhsha. Al-fata yakhsha. Kalau isim ni, antum masukkan semua amil-amil yang kita masukkan pada Zaidun. Qamal fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Okey, maksudnya faktor ta'azul ni bila kita kata mustahil kalimat tersebut menerima baris, maksudnya dalam semua keadaan lah. Tak kira lah dalam keadaan dhammah, dalam keadaan fathah, dalam keadaan kasrah, ketiga-tiganya baris tersebut tidak akan jelas sebab mustahil terima harakah. Jadi kalau qama al-fata, qama tu nak pada fa'il, jadi kita i'rab fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Kalau masukkan ra'aitu ni nak kepada maf'ulun bih. Ra'aitul fata, fata maf'ulun bih, mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Marartu bil fata, ba harf jar, al-fata majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Jadi mana-mana isim yang diakhiri dengan alif, jadi fa'il ke, jadi maf'ulun bih ke, jadi apa-apa sekalipun, kesemua i'rabnya kita akan sebut dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Faktornya mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Itu kalau isim. Kalau fi'il, bagi kita sebut i'rab kita bincang dulu isim dan fi'il. Okey, fi'il mudhari'. Fi'il janganlah masuk qama ra'aitu marartu pula. Okey, fi'il ni cara sifil untuk mubtadi, kita nak taswir, kita nak gambarankan fi'il, kita letakkan dia tanpa apa-apa amil, misalnya yakhsha, ataupun kita masukkan lan. Sebenarnya kita masukkan lam. Lan ni ketika mansub, lam ketika majzum. Ketika tak ada dua-dua ni, keadaannya adalah marfu'. Contoh kita kata yakhsha Zaidun, tanpa ada lam dan lan. Ketika tu fi'il mudhari' tu kita panggil fi'il mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Masuk lan. Lan yakhsha, jangan sebut lan yakhsha ya, dia bukan ya, dia alif. Lan yakhsha. Jadi lan yakhsha, yakhsha fi'il mudhari' mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Boleh tak kasrah fi'il? Boleh tak kasrah? Tak. Bila sebut isim dia ada rafa', nasab dan jar. Bila sebut fi'il kita ada rafa', nasab dan jazam. Masukkan lam. Lam yakhsha. Itu jadi lain sikitlah. Lam yakhsha dia bukan dengan harakah, dia dengan buang haraf illah. Tak apa, itu dibincang kemudian. Maksudnya yakhsha ketika dhammah muqaddarah dan fathah muqaddarah. Ketika jazam, dia jazam dengan hazaf haraf illah. Itu kita akan tahu secara detail bila sampai topik dia. Okey. Itu faktor yang pertama. Jelas? At-ta'azzur. Boleh? Akhwat? Jelas at-ta'azzur? Terjemahkan at-ta'azzur sebagai mustahil. Bila kita sebut mustahil, sama sekali perkataan tersebut tidak akan terima baris. Faktor yang kedua kita sebut sebagai al-thiqal. Thiqal ni kita terjemah berat. Bila kita sebut berat, maksudnya perkataan tersebut masih boleh terima baris, tetapi ada sesetengah baris sukar untuk disebut. Tapi ada baris yang senang. Maksudnya kalau baris tu tidak berat, kalimah tersebut akan tetap zahir harakah dia. Tapi pada baris-baris yang menyebabkan sebutan tu berat, ketika tu baris tadi disembunyikan. Apabila kalimat tersebut diakhiri dengan waw dan ya. Maksudnya sifat dia at-ta'azzur alif, as-siqal waw dan ya. Okey. Waw dan ya. Waw dan ya ni dia kalau dengan baris atas
dia tak ada siqal. Kita boleh sebut wa, kita boleh sebut ya. Yang jadi isu bila nak dhammah ataupun kasrah, wu ataupun wi, yu ataupun i, sebab harakat tu berlawanan dengan sifat dia. Tapi bila dia fathah, dia tak berat, boleh sebut secara jelas. Jadi dalam keadaan muqaddarah ni, tadi kita kata perubahan di akhir kalimah, sama ada perubahan tadi secara lafzi ataupun takdir. Secara takdir ni ada yang kita panggil takdir fi jami'il ahwal. Dia tersembunyi dalam semua keadaan. Bila? Dalam keadaan ta'azzur. Dalam keadaan ta'azzur ni, semua keadaan baris tersebut akan muqaddarah. Tetapi dalam as-siqal, muqaddarah fi ba'dil ahwal, bukan dalam fi jami'il ahwal. Sebab apa? Ketika kalimat tersebut dalam keadaan mansub, fathah tadi fathah zahirah. Okay, kita ambil contoh. Isim yang diakhiri dengan ya, al-qadi. Al-qadi. Ambil yang sama. Kalau kita sebut qama al-qadi, qama al-qadi, qama ni fi'il madhi nak kepada fa'il, jadi al-qadi i'rab jadi fa'il. Ya, asalnya boleh kita sebut qama al-qadiyu, tapi berat daripada bagi bawah nak pindah ke bagi atas. Qama al-qadiyu, asalnya ada yu, lalu oleh sebab faktor berat dimuqaddarahkan harakah tersebut. Jadi macam mana kita nak i'rab? Fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min duhuriha al-thiqal. Mana'a min duhuriha al-thiqal. Okay. Masukkan ra'aitu. Ra'aitu ni fi'il muta'addi nak pada maf'ulun bih. Boleh sebut ra'aitu al-qadiyah jadi al-qadi jadi maf'ulun bih. Kita akan baca macam mana? Al-qadiyah. Fathah akan ada secara zahir. Jadi macam mana kita nak i'rab ketika nasab maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi fathah zahirah. Tak perlu lagi pada mana'a min zuhuriha. Bila dalam keadaan mansub, kita akan sebut fathah zahirah fi akhirih. Yang akan berlaku takdir tadi pada perkataan dhammah. Yang kedua dalam keadaan kasrah. Kalau kita sebut marartu bil qadi, marartu bil qadi ba harf jar, al qadi majrur wa alamatu jarrihi al kasrah al muqaddarah. Sepatutnya boleh sebut al qadi, boleh sebut al qadi tapi berat, buang harakat kasrah, jadi i'rabnya majrur wa alamatu jarrihi al kasrah al muqaddarah mana min zuhuriha al-thiqal. Mana amin duhuri ada balkit. Jadi sifat as-siqal hanya berlaku untuk isim ketika rafa' dan jar sahaja. Ketika mansub dia akan mansub dengan fathah al-zahirah. Isim ni dalam surah ni kita panggil isim manqus. Isim yang diakhiri dengan ya kita panggil isim manqus. Isim yang diakhiri dengan alif kita panggil isim maqsur. Okay, begitu juga sebab topik kita babul i'rab, kita ada isim, kita ada fi'il. Begitu juga mana-mana fi'il yang diakhiri dengan waw dan mana-mana fi'il yang diakhiri dengan ya. Contohnya yarmi dengan yad, yarmi yad'u. Okey. Yarmi dan yad'u diakhiri dengan ya, diakhiri dengan waw. Ketika kita tak masukkan lan dan lam, ketika fi'il, sekarang kita bincang fi'il sifat dia kita tak ada lan, tak ada lam ataupun bubuh lan dan bubuh lam. Kalau isim kita bubuh qama ra'aitu dengan marartu. Itu untuk peringkat pertama sebelum kita masuk perbincangan fa'il, maf'ulun bih dan sebagainya. Yarmi dan yad'u, kalau kita tak masukkan lan dan lam, ketika dia jadi fi'il tu dalam keadaan marfu' sebab ditajarrudihi anin nasibi wal jazmi. Kalau kita sebut yarmi zaidun ataupun yad'u zaidun, sepatutnya boleh sebut yarmiyu, boleh sebut yad'u, tapi berat nak sebut yu, berat nak sebut u. Jadi ketika tu fi'il mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha al-thiqal. Itu ketika kita tak masukkan lan dan lam. Ketika kita masukkan lan, sama, tak timbul isu sebab ya dan waw tak berat untuk terima baris atas. Jadi boleh kita sebut lan yarmiya, lan
yad'uwa. Jadi lan yarmiya kita akan sebut mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah. Yad'uwa, lan yad'uwa. Yad'uwa fi'il mudhari' mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah. Juga kalau baris atas tak akan muqaddar. Okey. Tadi kita sebut takdir dalam semua keadaan, as-siqah dalam sesetengah keadaan. Dalam isim berlaku dua. Okay, dalam fi'il kalau masuk lam dia tak timbul isu baris sebab i'rab dia ketika dia mansub. Fi'il bukan dengan baris, tapi kita akan bincang kemudian. Jadi mana-mana isim yang diakhiri dengan alif, perubahan tadi akan tersembunyi dalam ketiga-tiga keadaan. Isim akan tersembunyi dalam rafa', tersembunyi ketika mansub, tersembunyi ketika majrur. Sebab dia ada tiga keadaan. Mana-mana fi'il mudhari' yang diakhiri dengan alif, dia akan tersembunyi dalam dua keadaan, rafa' dan nasab. Sebab apa? Jazam dia bukan jazam dengan harakah, dia jazam dengan buang huruf. Jadi ini tiga keadaan. Yang ni dua keadaan. Tiga keadaan rafa', nasab, kasrah. Yakhsha hanya rafa' dan nasab sebab jazam dia dengan buang huruf bukan dengan harakah. Tak apa, kalau tak jelas dia akan jelas. Kita masuk dalam topik ni. Bila masuk siqal, isim yang diakhiri dengan ya, isim yang diakhiri dengan ya, harakah tersebut akan muqaddarah dalam dua keadaan. Sebab apa? Ketika dia nasab, fathah tadi akan jelas. Dia hanya akan al-qadi, you hilang al-qadi, dua tu al-qadiyah boleh sebut. Jadi muqaddarah dalam dua keadaan. Turun fi'il yang diakhiri dengan ya dan waw hanya muqaddarah dalam satu keadaan, iaitu ketika rafa' sahaja. Sebab apa? Ketika dia nasab akan sebut secara jelas yarmiya, yad'uwa. Jazam kita tak bincang sebab jazam pada fi'il adalah dengan buang haraf illah. Okay. Sekali lagi, mungkin ada yang keliru. Anda sebut faktor ini menyebabkan kalimah tadi tidak jelas perubahan dia. Yang pertama dengan sebab at-ta'azzur, mustahil. Pecah dua, ada isim, ada fi'il. Kalau isim diakhiri dengan alif, isim tersebut akan muqaddarah dalam ketiga-tiga keadaan, rafa', nasab dan jar. Rafa', nasab dan jar. Kan tetapi fi'il yang diakhiri dengan alif, hanya akan tersembunyi harakah ketika rafa' dan nasab sahaja. Jazam tak bincang sebab apa? Jazam bukan dengan harakah tetapi dengan buang haraf. Jadi ingat poin dia, isim yang ta'azzur 3, fi'il yang ta'azzur 2, isim yang thiqal 2, fi'il yang thiqal 1. Boleh? Kalau tak boleh ambil sikit-sikit pun tak apalah. Okey. Yang penting kita ta'azzur diakhiri dengan alif, thiqal diakhiri ya dan waw. Boleh. Kedua-dua ni ada isim dan fi'il. Yang terakhir, faktor yang menyebabkan kalimat tersebut tidak boleh zahir harakah adalah munasabah. Terjemah apa munasabah? Munasabah ini hanya berlaku pada isim sahaja, tak berlaku pada fi'il. Ta'azzur berlaku pada isim dan fi'il, thiqal berlaku pada isim dan fi'il, munasabah hanya berlaku pada isim sahaja. Kenapa? Munasabah ni dalam keadaan kalimat tersebut idhafat kepada ya mutakallim. Boleh ke fi'il nak idhafat kepada saya? Benda yang diidhafat ni adalah isim saja. Al-idhafah ni min khususiyatil asma'. Idhafat ni adalah hanya keistimewaan isim. Jadi bila kita sebut munasabah ni adalah perkataan ketika mana dia bersandar kepada ya mutakallim yang bererti saya, kitabi, baiti, sayyarati. Mana-mana kalimat yang bersambung dengan ya mutakallim, kalimat tersebut takkan jelas harakah i'rab dia dalam kesemua keadaan. Rafa' ke, nasab ke, jar ke, tiga-tiga keadaan dia tak dapat zahirkan harakah i'rabnya. Contoh kita kata abi, kang pening asma' unsur. Tak apalah.
Kita bincang ni. Abi. Ambil contoh Abi. Abi ni isim mufrad, bukan asma khusus. Abi isim mufrad. Kalau kita ambil amin yang ada tadi, qama abi, ra'aitu abi, marartu bi abi. Qama abi. First tadi abi ni satu kataan ke dua kataan? Dua. Ab satu, ya satu. Ya ni satu kataan, isim. Dhamir ni merupakan isim. Ab ni satu kataan. Okay, kita ada dua kataan. Jadi i'rab ni perlu pada satu-satu lah. Okay. Qama abi, qama fi'il, perlu pada fa'il. Jadi ab tu kita i'rab macam mana? Fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah ala ma qabla al-ya. Sebab ala ma qabla al-ya sebab harakah tu bukan atas ya, harakah tu atas ba. Sebab ba ni ab ni yang fa'il. Jadi harakah muqaddarah berlaku pada huruf ba, bukan huruf ya. Jadi kita perlu sebut fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah ala ma qabla al-ya. Mana amin zuhuriha. Kenapa dhammah tersebut tak boleh zahir? Ayat dia panjang sikit, bukan munasabah terus. Mana amin zuhuriha ishtighalu al-mahal bi harakati al-munasabah. Ambil ayat ni banyak. Ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Jadi abi fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahal bi harakati al-munasabah. Tak boleh nak sebut memang tak nak sebut sebab apa? Sebab ada ya. Munasabah bagi ya ni sebelum dia berbaris di bawah, depan berbaris di bawah. Okay. Dengan sebab harakah yang munasabah tadi dah menyebabkan faktor ba tadi tidak boleh berbaris di hadapan. Ambil ra'aitu abi, ra'aitu fi'il fa'il nak kepada maf'ulun bi. Abi jadi ab tu jadi maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah ala ma qabla al-ya mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahal bi harakatin munasabah. Marartu bi abi. Ini mungkin nampak ada yang nampak confused. Marartu bi abi. Marartu bi abi, ba haraf jar. Abi bari bawah dah. Tapi kita ambil majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah al-muqaddarah ala ma qabla al-ya mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Sebab apa? Walaupun ba tu zahir antum nampak bari kasrah, tapi kasrah tu bukan kasrah i'rab, tapi kasrah tu adalah ya yang punya sebab. Kasrah yang munasabah dengan ya. Kasrah tersebut bukan kasrah i'rab, bukan petanda kepada perubahan di akhir kalimah, tapi kasrah tadi adalah memang asal ketika mana dia berhubung dengan ya mutakallim. Maksudnya walaupun antum nampak dia berbaris di bawah, baris bawah tu tetap kita panggil kasrah muqaddarah mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Jadi yang ini pun juga adalah muqaddarah dalam ketiga-tiga keadaan, dalam kesemua keadaan. Bila sebut tiga tu semualah. Sebab i'rab pecah pada empat, rafa', nasab, khafat dan jazam. Isim ambil tiga, fi'il ambil tiga. Bila sebut tiga tu semua keadaan lah. Okay. Itu tiga faktor utama menyebabkan perubahan tadi tidak berlaku secara jelas. Okey. Ada soalan setakat tu? Rasanya tak dakik. Boleh dah kan? Cuma nak terangkan takdir tu lah. Takdir tadi penyebabnya, okay, kalau nak ambil simpelnya, kenapa sesetengah kalimat tak boleh zahir? Sebab ta'azzur, sebab siqal, sebab munasabah. Janganlah ambil yang ada sebut tiga keadaan, dua keadaan tu, buang. Cuma set faktor yang menyebabkan tak boleh zahir. Yang pertama sebab mustahil, sebab diakhiri dengan alif. Yang kedua faktor berat, sebab diakhiri dengan waw ataupun ya. Yang ketiga dengan faktor munasabah, sebab ada ya mutakallim selepas kalimat tersebut. Kalau tak dapat nak ambil secara detail pun, ambil poin tu pun cukup. Faktor yang menyebabkan perubahan tadi tidak berlaku secara jelas disebabkan tiga faktor dia lah: ta'azzur, siqal dan al-munasabah. Boleh? Akhwat boleh? Okey. Tak ada soalan? Ada pandangan?
Kemudian disambung wa aqsamuhu arba'atun. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. Kalau faham dia jadi tak payah hafal kan? Dia jadi hafal sebab apa? Sebab tak faham. Kalau dah faham tak hafal. Okey. Wa aqsamuhu arba'atun. Ini balik kepada al-i'rab. Bahagian i'rab. Okay, tadi dia terjemahkan i'rab sebagai apa? Perubahan kan? I'rab itu adalah perubahan hal di akhir kalimah dengan sebab amil yang berbeza. Jadi dhamir huni balik kepada al-i'rab. Jadi bahagian-bahagian perubahan tersebut ada 4. Ada perubahan yang dinamakan sebagai rafa', ada perubahan yang dinamakan sebagai nasab, ada perubahan dinamakan khafad, ada perubahan dinamakan jazm. Dhamir itu kembali kepada al-i'rab. Al-i'rab ta'rif dia taghyir. Betul? Bila al-i'rab itu adalah taghyir, jadi rafa', nasab, khafad dan jazm ni bukan harakah, tapi adalah nama bagi perubahan tersebut. Jadi aqsamuhu ni balik kepada i'rab. Dia terjemah i'rab macam mana? Dia tafsirkan i'rab. I'rab adalah perubahan di akhir kalimah. Lalu dibahagikan perubahan tersebut. Nama-nama bagi perubahan tu ada 4. Ada perubahan yang dinamakan sebagai rafa', ada perubahan yang dinamakan sebagai nasab, ada perubahan yang dinamakan khafad, ada perubahan yang dinamakan jazm. Jangan set rafa' ni baris depan, jangan kata nasab ni baris atas, jangan kata khafad ni baris bawah, jangan kata jazm ni sukun. Sebab rafa', nasab, khafad dan jazm ni adalah istilah dalam babul i'rab, istilah kepada perubahan. Sebab bawah dia barulah ada alamat. Dia bukan harakah, tapi dia hanya nama utama untuk perubahan tersebut. Kalau dalam syarah, kalau siapa yang ada syarah Tuhfah Saniyah, macam mana dia ta'rifkan raf'un? Cuba buka. Taghayyurun makhsusun. Betul? Ada? Siapa yang jumpa dah? Taghayyurun makhsusun alamatuhu ad-dhammah wa ma naba anha. Dia kata apa? Rafa' ni adalah satu perubahan khas. Yang mana perubahan tadi, macam mana nak kenal? Tandanya adalah baris di hadapan dan alamat-alamat yang boleh menggantikan baris hadapan. Apa dia alamat-alamat yang boleh menggantikan baris hadapan? Kita akan ambil dalam bab selepas ni, babu ma'rifati alamatil i'rab. Mana ba'na hari simple kita cakap ada 3. Ada 3 alamat yang boleh menggantikan dhammah. Ada 3 alamat yang boleh menggantikan dhammah untuk istilah yang kita kata taghayyurun yang dinamakan sebagai rafa'. Jadi berapa alamat rafa'? 4 lah. 1 alamat asal, 3 alamat ganti. Jadi rafa' ni adalah perubahan, bukan baris. Yang mana perubahan tadi kita nak kenal dia mungkin dengan baris hadapan, mungkin dengan 3 alamat lain yang boleh menggantikan baris hadapan. Macam tu juga nasab. Taghayyurun makhsusun alamatuhu al-fathah wa ma naba anha. Yang boleh menggantikan fathah ada 4. Nasab ni perubahan khas. Macam mana nak kenal perubahan tersebut? Alamat asalnya adalah baris atas, fathah ni baris atas, nasab tu bukan baris atas. Dan mana-mana alamat yang boleh menggantikan baris di atas. Berapa? 4. Jadi berapa alamat nasab? 4 lagi. 1 campur 4 jadi 5. Okay, rafa' ada 4 bersamaan 4, nasab bersamaan 5. Khafad, tarikh yang sama. Tak tulis taghayyurun makhsusun, ayat yang sama. Alamatuhu al-kasrah wa ma naba anha. Tulisan makin buruk. Tak apa, boleh nampak kan?
Faham tak pula? Taghayyurun makhsusun alamatuhu al-kasrah wa ma naba anha. Khafat tu bukan baris bawah, tapi khafat tu nama bagi satu perubahan, yang mana perubahan tadi kita kenal dengan baris di bawah, dan alamat yang boleh menggantikan baris bawah ada berapa? Ada 2. Jadi bersamaan 3. Khafat ada 3 alamat, rafa' ada 4 alamat, nasab ada 5 alamat. Yang terakhir jazam, taghayyurun makhsusun alamatuhu as-sukun wa ma naba anhu. Sebab apa anhu? Balik kepada sukun. Tadi semua ada ta. Tadi semua wa ma naba anha sebab balik kepada fathah, wa ma naba anha balik kepada dhammah, wa ma naba anha balik kepada kasrah. Tapi ini kembali kepada sukun, jadi wa ma naba anhu. Apa dia jazam? Jazam ni bukan baris mati. Jazam adalah satu keadaan perubahan yang kita kenal perubahan tersebut dengan tidak berbaris. Sukun ni sebenarnya bukan baris, tidak berbaris. Dan alamat yang boleh menggantikan sukun. Alamat yang boleh menggantikan sukun ni ada 1. Jadi berapa alamat jazam? 2. Sebenarnya ada 2, 3, 4, 5. Cuma susunan tu bergabung. 2, 3, 4, 5. Jazam 2, khafat 3, rafa' 4, nasab 5. Okay. Poin yang utama nak sampaikan, wa aqsamu arba'atun, iaitu dhamir kembali pada i'rab. I'rab kita tak terjemah sebagai harakah, tapi kita i'rab sebagai perubahan. Jadi rafa', nasab, khafat, jazam bukan aqsam harakah, tetapi aqsam bagi perubahan. Yang mana bawah perubahan tu baru ada alamat. Sama ada alamat tersebut adalah harakah ataupun harak. Boleh? Jelas? Akhwat? Jelas? Boleh? Wa aqsamu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Dia kata bahagian i'rab ni ada 4, rafa', nasab, khafat dan jazam. Tadi yang sebut, bila sebut babul i'rab kita cuma bincang isim dan fi'il. Bila berhenti setakat ni, mungkin tadi timbul persoalan, adakah isim dan fi'il perlu kepada 4 perubahan? Disambung, falil asma'i min zalika, bagi isim daripada 4 yang tersebut, ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Bagi isim daripada 4 bahagian tadi, dia hanya nak pada rafa', nasab, khafat, tapi tidak ada keadaan jazam. Walil af'ali min zalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Bagi fi'il pula, dia perlu pada rafa', nasab dan jazam, dan tidak ada fi'il yang khafat. Dengan kata yang lain, rafa' dan nasab ni isim dan fi'il berkongsi. Khafat dan jazam, khafat isim ambil, jazam fi'il ambil. Maksudnya isim ada 3, fi'il ada 3 keadaan. Bincang tak haraf? Haraf tak bincang sebab al-huruf kulluha mabniyah. Jadi kita tak bincang sebab al-huruf kulluha mabniyah. Boleh? Setakat tu? Boleh? Kalau terulang, kata ulang. Ulang yang ni. Ulang yang mana? Sekali lagi, okey. Tadi kita takrifkan babul i'rab sebagai taghyir awakhiril kalim. Maksudnya perubahan. I'rab ni perubahan. Maksudnya bukan dhammah tu i'rab. Bukan fathah tu i'rab, tapi perubahan mesti. Perubahan ni benda maknawi, bukan benda yang zahir. Lalu ditaksimkan perubahan tadi, dia kata wa aqsamu. Bahagian-bahagian perubahan tu ada 4. Ada rafa', ada nasab, ada khafat, ada jazam. Jadi pembahagian ni masih tidak menggambarkan apa-apa baris ataupun apa-apa i'rab, tapi hanya menggambarkan istilah bagi perubahan tersebut. Bila sebut rafa', definisi yang ditarifkan oleh Syekh Muhyiddin dalam Tuhfah Saniyah, dia kata taghayyurun makhsusun. Rafa' ni nama bagi satu perubahan khas. Macam mana kita nak kenal rafa'? Dia ada alamat dia dhammah ataupun alamat lain yang boleh menggantikan dhammah. Alamat yang boleh menggantikan dhammah ni ada 3. Jadi dia ada 1 alamat asal, 3 alamat furu'. Untuk bab rafa' ada 1 alamat asal, ada 3 alamat furu'. Jadi bab rafa' ada 4 alamat. Jadi perubahan yang dinamakan sebagai rafa' ni, alamat kita nak kenal dia ada 4. 1 dhammah, 3 lagi alamat yang menggantikan dhammah. Nasab juga nama perubahan. Macam mana nak kenal perubahan yang nama nasab ni? Alamatnya fathah,
Dan 4 alamat yang boleh menggantikan fathah. Alamat yang disebut ni kita panggil alamat usul, yang mana ba'anha ni kita panggil alamat furu'. Jadi untuk nasab ada 1 alamat usul, ada 4 alamat furu'. Jadi untuk bab nasab ada 5 alamat. Benda ni secara detail kita akan dapat dalam bab lepas ni, tapi kita bagi gambaran Khafat pula. Khafat juga adalah satu nama perubahan yang mana macam mana kita nak kenal dia? Perubahan tersebut adalah dengan baris di bawah. Jadi khafat ni bukan baris bawah. Baris bawah ni adalah kasrah. Kasrah tu yang merupakan alamat bagi perubahan yang bernama khafat, dan 2 alamat yang boleh menggantikan kasrah. Jadi khafat ni ada 1 alamat usul, 2 alamat furu'. Jadi ada 3 alamat untuk khafat. Yang terakhir jazam. Jazam juga bukan mati, tapi jazam tu istilah. Nak terjemah apa jazam? Jazam tak boleh diterjemahkan dengan harakah atau sebagainya. Tapi jazam tu adalah perubahan yang dikenali dengan tidak berbaris ataupun alamat yang boleh menggantikan sukun tersebut. Dia ada 1 alamat usul, ada 1 alamat furu'. Jadi 2 alamat bagi jazam. Cara nak kenal dia, 4 ni ada 2, 3, 4, 5. Cuma susunan tadi berterabur. 2 untuk jazam, 3 untuk khafat, 4 untuk rafa', 5 untuk nasab. Secara detail alamat-alamat furu' tu kita akan ambil bab selepas ni. Yang penting set rafa' tu bukan bagi depan, nasab tu bukan bagi atas, khafat tu bukan bagi bawah, jazam tu bukan sukun. Sebab benda-benda yang kita gambar tu adalah alamat bagi dia, alamat asal bagi perubahan tersebut, tapi bukan dia adalah i'rab. Boleh? Okey. Masuk step berikutnya, okey? Stop. Tadi tutup sampai situ. Ya, nak sebut rafa', nasab, khafat dan jazam. Empat keadaan ni adalah nama kepada perubahan. Bawah setiap daripada perubahan tersebut ada alamat usul, ada alamat furu'. Alamat usul bagi rafa' kita bagi dhammah. Alamat usul pada nasab kita bagi fathah. Alamat usul pada khafat kita bagi kasrah. Alamat jazam kepada alamat bagi jazam adalah asal dia adalah sukun. Okey. Ana masuk taksim al-i'rab yang baru. Mana-mana. Okey, lepas ni kita ada dalam babul i'rab ni kita ada bawa, kita ada beberapa perkara yang kita kena faham dulu sebelum kita masuk. Kita kena masuk lepas ni mawadhi'. Mawadhi' ni maksudnya benda-benda yang berlaku perubahan tadi. Adakah dia isim mufrad ataupun dia tu musannaf ataupun dia tu jamak. Yang pertama sekali, mana-mana alamat mana-mana kalimat yang alamat i'rab dia adalah dhammah ketika rafa', fathah ketika nasab, kasrah ketika khafat, sukun ketika jazam, ketika tu kita panggil i'rab tu al-i'rabu al-asli. Mana-mana kalimat yang antum jumpa dalam keadaan rafa' dia rafa' dengan dhammah, nasab dia dengan fathah, khafat dia dengan kasrah, jazam dia dengan sukun, ketika tu kita panggil kalimat tersebut i'rab dia al-i'rabu al-asli. Al-i'rabu al-asli. Boleh? Jadi mana-mana kalimat yang antum jumpa rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, khafatnya dengan kasrah, jazamnya dengan sukun, ketika tu kita panggil i'rab asli. Sebaliknya, mana-mana kalimat yang antum jumpa dia bukan rafa' dengan dhammah, dia fa'il, tapi alamat dia bukan dhammah, alamat dia lain. Alamat dia 3 yang kita belum sebut tadi. Kita jumpa satu kalimat, dia mansub, dia maf'ulun bih, tapi bukan dengan fathah, dengan benda lain, dengan 4 yang tak disebut. Kita jumpa satu kalimat tu masuk haraf jar, tapi lepas dia bukan baris bawah, ada yang baris atas, ataupun alamat yang lain. Ataupun fi'il tersebut jazam, tapi bukan dengan sukun, tapi jazam dengan benda lain. Kalimat-kalimat tersebut kita panggil sebagai al-i'rabu al-far'i. Al-i'rabu al-far'i. Itu pembahagian i'rab. Yang pertama kita panggil al-i'rabul asli, yang kedua kita panggil al-i'rabu al-far'i. Boleh? Ada satu keadaan lagi. Jadi i'rab ni terbahagi kepada 3 lah. Kalau antum jumpa, antum tahu lepas ni
Kita tak tahu lagi apa dia rafa', sebab al-asma' al-marfu'ah tu bab maudhu' dia lalu jauh ni. Pada isim-isim marfu' ni fa'il, mubtada', khabar ni tak masuk. Selepas kita tahu isim tu marfu', alamat dia dhammah. Jadi i'rab tu i'rab asli. Kita tahu dia tu fa'il tapi alamat dia waw contohnya. Disebut i'rab tu i'rab fa'il. Ada satu keadaan dia okey, tadi kita terjemah al-mabni apa? Luzumu akhiri al-kalimati halatan wahidah. Mabni ni kekal dalam satu keadaan. Walaupun keadaan kalimat tu kekal dalam satu keadaan, dia masih mengambil wazifah dalam ayat. Dia ada tugas. Contoh man. Man walaupun dia mabni, kalau kita jadikan dia fa'il, dia tetap fa'il. Tapi berlaku tak perubahan dhammah ke fathah, tak ada kat dia sebab dia mabni. Mana-mana kalimat yang tidak menerima al-i'rab ni, maksudnya mabni lah. Ketika itu kita akan bagi i'rab tersebut i'rab mahalli. Al-i'rab al-mahalli yang biasa kita sebut i'rab fi mahalli raf'i, fi mahalli nasbi, fi mahalli itu yang fi mahal. Itu maksudnya ana nak sampai kat sini pembahagian i'rab dari sudut yang lain terbahagi kepada tiga: al-i'rabul asli, al-i'rabul far'i dan al-i'rabul al-mahalli. Apa ni dulu? Dari segi pembahagian kita perlu bahagikan kepada dan set tadi. Bila sebut i'rab, buang huruf, kita hanya tinggalkan isim dan fi'il sahaja. Cara kita i'rab ini sebenarnya function untuk i'rab. Anda nak sampai matlamat ni macam mana nak sampai kepada i'rab. Sebab kalau kita masuk bab ma'rifati alamat i'rab, nanti anda tanya macam mana nak i'rab. Itu cara i'rab tak ajar. Jadi tak kena. Jadi anda perlu macam mana cara nak i'rab.
Cara nak i'rab berbeza di antara isim-isim dan fi'il-fi'il yang mu'rab dan isim-isim dan fi'il-fi'il yang mabni. Okey. Anda bagi yang kedua, isim-isim dan fi'il-fi'il yang mu'rab. Yang kedua, isim-isim dan fi'il-fi'il yang mabni. Ambil yang pertama dulu. Yang ni tutup siap. Yang penting al-asma' wal af'al al-mu'rabah. Macam mana kita nak i'rab isim dan fi'il yang mu'rab, yang boleh berubah, yang bukan kekal dalam keadaan kekekalan. Sama ada berubah tadi secara lafzi ataupun takdir. Bila sebut mu'rab, macam mana takdir? Balik pada takrif i'rab tadi lah, lafzan atau takdiran. Maksudnya mu'rabah ni merangkumi sama ada perubahan tadi jelas ataupun tak jelas. Pecah dua untuk cara i'rab. Adakah dia i'rab asli ataupun dia tu i'rab far'i? Macam mana nak sebut nak kenal asli, macam mana nak kenal far'i? Kalau kalimat tadi rafu' dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah, jazam dengan sukun, ketiga tu kita panggil i'rab tu i'rab al-asli. Mana-mana kalimat yang rafu' dengan 3 alamat ganti bagi rafu', 4 alamat ganti bagi nasab, 2 alamat ganti bagi khafat, 1 alamat ganti bagi jazam, i'rab ketiga tu dipanggil sebagai al-i'rabu al-far'i. Al-far'i ni kadang-kadang ada huruf, kadang-kadang ada harakah. Al-asli ni mesti harakah, al-asli ni mesti dhammah, fathah, kasrah, sukun. Al-far'i ni boleh harakah, boleh haram. Kadang-kadang harakah, kadang-kadang haram. Asli mesti harakah, mesti dhammah, mesti fathah, mesti kasrah ataupun. Kalau harakah tu berlawanan dengan petanda, contoh bawah nasab ada alamat kasrah, ketika tu duduk bawah i'rab far'i. Tak apalah, kita tak detailkan. Okey. Macam mana? Okey, i'rab sebenarnya, i'rab untuk asli dan far'i ni sama. Kita akan sebut apa sebelum nak sebut cara i'rab al-asli ni. Okey, mula jelas kan? Kita bahagikan kepada al-asli dan al-far'i. Al-asli ni yang i'rab dengan dhammah, fathah, kasrah ataupun sukun. Yang far'i dengan alamat-alamat yang manaba anha dan manaba anhu untuk jazam tadi. Asli ni yang terbahagi kepada 2. Apa dia pembahagian ni? Al-i'rabu huwa taghyiru awakhir al-kalimi li ikhtilaf al-awamil ad-dakhilati 'alayha lafzan aw taqdiran. Lafzan aw taqdiran tu berlaku kat sini. Jadi i'rab asli ada yang lafzi, ada yang taqdiri. Ini pembahagian dia. Tapi kalau yang agak blur tu tutup, sebab cara i'rab dia lagi sama. Cara i'rab untuk fil asma wal af'al mu'rabah, cara i'rab dia satu. Cuma ini anda nak taksim. Bagi siapa yang sempat tangkap, try dulu. Yang tak boleh, kejap lagi terus fokus macam mana i'rab. Tadi anda bahagikan asli dengan far'i. Asli ni hanya dengan harakah, dhammah, fathah, kasrah dan sukun. Berlaku di situ lafzi dan takdiri. Ini kita dah syarah tadi. Okay. Kalau perubahan tadi secara jelas, maksudnya 90% lah. Kita nampak secara jelas Zaidun, madrasatun, madrasatan, baitan, baitin, baitun. Ketika tu kita panggil i'rab tu i'rab asli lafzi. Asli dan asli tersebut adalah lafzi. Takdiri ni lah yang kita dah taksim pada 3 ni. Janganlah pening, sebab benda ni dah syarah tadi. Boleh? Jadi takdiri tu anda pecah 3 yang kita bincang tadi, janganlah anggap benda baru. 3 ni yang anda sebut ta'azzur, siqal dan munasabah. Tak ada benda baru kan? Benda yang tadi juga, cuma bawah. Maksudnya takdiri hanya berlaku pada i'rab asli. Itu topik perbincangan kita. Takdiri ni hanya berlaku pada i'rab asli yang dengan harakah dhammah, fathah, kasrah, sukun tak ada. Okey, sukun ada sikit. Tak apalah, jadi kita ambil fokus. Takdiri tadi ada 3 sebab, ta'azzur, siqal dan munasabah. Okey. Far'i ni kita takkan detailkan sebab perbahasan dia akan kita dapat secara detail dalam bab ma'rifati alamatul i'rab. Okey, masuk kepada poin.
Macam mana nak i'rab isim dan fi'il yang mu'rab? Yang ni tutup dulu. Yang ni kita tutup. Macam mana kita nak i'rab? Kira lah asli ke, far'i ke, lafzi ke, takdiri ke, selagi perkataan tersebut adalah isim yang mu'rab ataupun fi'il yang mu'rab, cara kita nak i'rab, tariqah i'rab ni. Tariqah i'rab yang pertama sekali kita boleh sebut wazifah. Sebab apa nanti cara benda ni? Berlaku kesilapan untuk mubtadi. Bila kita sebut qama Zaidun, a'rif Zaidun, dia kata Zaidun isim mufrad. Biasa sebut, biasa berlaku. Contoh dia kata kitabani isim tasniyah. Dia tak dapat nak bezakan peranan. Okey. Yang pertama, bila benda tu dalam isim dan fi'il mu'rab, yang perlu disebut terlebih dahulu adalah wazifah. Wazifah ni apa? Nanti anak akan bagi jadual. Wazifah ni contoh dia bidang tugas dia dalam ayat tu. Adakah dia fa'il ataupun mubtada ataupun khabar ataupun hal ataupun dhamir. Maksudnya bidang tugas dia terlebih dahulu yang kita sebut. Dia sebut qama Zaidun, a'rif Zaidun. Mula-mula sekali sebut apa peranan Zaid dalam ayat? Fa'il. Okey, itu yang pertama. Yang kedua perlu disebut hukum. Bila kita dah bincang nanti, kita dah masuk topik perbincangan, kita akan tahulah fa'il ni marfu', hal ni mansub. Tapi sekarang ni anggaplah kalau mubtadi tu tak ada kosong, dia kena hafal lah. Dia akan tahu nanti, okey, mula-mula sekali qama Zaid, seolah-olah dia tak tahu bagi baris. Qama Zaid. Tapi kalau dari segi maksud, berdiri oleh Zaid. Jadi Zaid jadi pelaku. Disebutlah fa'il, Zaidun fa'il. Ni mubtadi ni kosong. Fa'il ni dalam marfu'at ke, dalam mansubat ke, dalam makhfudat ke, dalam majzumat. Cari-cari dalam jadual dia jumpa fa'il ni dalam marfu'. Jadi dia kena sebut fa'il. Tengok dalam jadual, fa'il ni dalam bab marfu'. Marfu'. Boleh? Boleh. Perkara yang ketiga, step yang perlu disebut alamatu i'rabi. Dia sebut alamat. Okey, dia jumpa qama Zaidun. Dia tahu Zaid dari segi maksud jadi fa'il. Tengok jadual, fa'il ni marfu'. Lalu dia tengok jadual yang ketiga. Nanti jadual-jadual ni semua akan bagi. Dalam marfu' kita ada satu alamat asal, ada tiga alamat furu'. Dia cuba cari di antara empat tu, dia jumpa satu. Qama Zaidun, ada dhamma. Okey, ada dhamma. Jadi dia sebut wa alamatu raf'ihi dhammah. Dhammah tu jelas. Kalau jelas dia akan sebut adh-dhahirah. Kalau dalam takdiri dia akan sebut al-muqaddarah. Bila sebut muqaddarah dia sebut mana min zuhuriha. Yang terakhir baru sebut hakikat. Apa beza wazifah dengan hakikat? Ini kesalahan yang nak sebut tadi. Kebiasaan mubtadi sebut isim mufrad, isim tasniyah, jamak, itu adalah hakikat kalimat, bukan wazifah dalam ayat. Dalam nahwu, kita perbahasan nahwu kita nak bincang wazifah. Perbahasan soroh baru kita nak bincang hakikat kalimat. Adakah kalimat itu isim mufrad, adakah kalimat itu isim tasniyah ataupun sebagainya. Jadi selama mana kalimat itu isim ataupun fi'il mu'rab, yang perlu disebut terlebih dahulu adalah wazifah, diikuti dengan hukum, seterusnya alamat i'rab, yang terakhir hakikat. Cara ni bukan secara 100%, tetapi ini kaedah asal lah. Saya belum pasti macam tu. Mungkin akan berlaku kelainan pada fi'il. Sebab fi'il kita akan sebut terus fi'il madhi. Fi'il madhi tu adalah hakikat dia. Tapi tak isim, boleh kata isim akan ikut 100% secara ni. Boleh? Okey. Ulang sekali lagi. Perlu ulang tak? Jujur sikit ni. Senyap ni. Senyap faham ke tak? Boleh? Akhwat, ulang ke tak? Perlu ulang ke tak? Oh, tak perlu. Ulang Okey, sekali lagi. Sebelum kita nak masuk bab ma'rifati alamatil i'rab, sebab dalam bab ma'rifati alamatil i'rab tu mungkin anak akan macam mana nak i'rab ni, macam mana nak i'rab ni. Jadi perlu kita bincang terlebih dahulu cara i'rab. Jadi anda bahagikan cara i'rab terbahagi pada dua. Sama ada isim dan fi'il tersebut mu'rab. Apa maksud mu'rab? Boleh terima perubahan. Tak kira lah perubahan tu secara jelas ataupun tersembunyi. Bahagian yang kedua, isim dan fi'il yang mabni, yang tidak boleh terima perubahan. Sebab mabni ni takrif dia apa? Luzum akhiril kalimati
halatan wahidah. Mabni ni kekal dalam satu keadaan. Walaupun kekal dalam satu keadaan, kadang-kadang dia ada wazifah dalam ayat, jadi perlu juga kita i'rab. Tapi i'rab dia tak sama dengan isim dan fi'il yang mu'rab. Pembahagian isim fi'il yang mu'rab, kalaulah isim dan fi'il tersebut i'rab dengan alamat-alamat asli, rafu' dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah, jazam dengan sukun, kalimat tersebut kita panggil i'rab asli. Mana-mana kalimat yang i'rab bukan dengan tu, rafu' dia kita cari-cari dia rafu' tapi tak ada dhammah, dia maf'ulun bih, dia masuk tapi tak ada fathah, dia masuk haraf jar tapi bukan kasrah, dia majzum tapi bukan dengan sukun. Ketika tu kita panggil i'rab tu sebagai i'rab far'i. Balik kepada i'rab asli. I'rab asli yang baris dengan dhammah, yang fathah, yang kasrah, yang sukun tu kadang-kadang berlaku secara jelas perubahan dia, nampak dun dan din, madrasatan, madrasatun, madrasatun. Ketika tu kita panggil i'rab tu i'rab lafzi. Terus sebut al-dhammah al-muqaddarah, al-fathah al-dhammah al-zahirah, al-fathah al-zahirah, dan al-kasrah al-zahirah. Tapi kadang-kadang harakah tu tak ada secara jelas disebabkan beberapa faktor. Faktor yang pertama ta'azzur, faktor yang kedua athiqal, faktor yang ketiga munasabah. Ketika tiga-tiga keadaan ini kita akan sebut dhammah muqaddarah, kasrah muqaddarah, fathah muqaddarah, dan kena tambah lepas tu mana'a min zuhuriha. Kalau ta'azzur at-ta'azzur lah, kalau asifat asifat, kalau munasabah panjang sikit tadi ishtighalu al-mahalli bi harakati al-munasabah. Okey, tutup. Yang terdapat pembahagian tu, tak kiralah dia asli ke, dia far'i ke, cara i'rabnya satu. Selagi mana dia tu isim dan fi'il yang mu'rab, tak kiralah i'rab tu asli ataupun far'i, yang perlu disebut terlebih dahulu adalah wazifah. Apa dia wazifah ni dalam nanti kita akan masuk. Marfu'at ada 7, mansubat ada 15, mahfudah ada 3, majzum ada 1. Itu yang kita masukkan dengan wazifah. Wazifah ni bidang tugas dia dalam ayat. Bukan kita nak sebut apa dia hakikat lafaz, sebab hakikat lafaz kita nak bincang dalam surah. Jadi dalam nahwu yang perlu kita sebut terlebih dahulu adalah hakikat. Jadi fa'il kah dia, khabar ke dia, mubtada ke dia, isim inna ke isim kana, itu terlebih dahulu. Selepas kita tahu wazifah dia, andailah belum otak kosong lagi, tengok jadual. Isim inna ni dalam mansubat ke dalam marfu'at, jumpa mansub, sebutlah isim inna mansub. Step yang kedua kita akan sebut adalah hukum. Selepas kita sebut wazifah, kita akan sebut hukum. Selepas hukum kita akan sebut alamat i'rab. Alamat i'rab ni kita akan tahu selepas kita tahu dalam bab ma'rifat alamat i'rab secara detail. Dan sekali barulah kita akan sebut hakikat di annahu. Biasa kita dengar i'rab kan, di annahu ismul mufrad, di annahu minal asma'il khamsah, di annahu min jam'il muzakkar salim. Jadi jamak muzakkar salim, jamak taksir, jamak muannas salim itu akan duduk belakang sekali. Dia akan menjadi di annahu jam'ul muannas salim, di annahu minal asma'il khamsah. Boleh? Itu untuk isim-isim dan fi'il-fi'il yang mu'rab. Sana tak tinggi, cuma anda nak sampaikan cara itu, takut berlaku kesamaran. Okey. Boleh? Benda ni ada dalam jadual, nanti nak putuskan lagi. Dalam kedua, okey, isim dan fi'il ni, yang bab ni kalau tak sebut sekarang tak apa, sebab contoh-contoh yang kita datang pun takkan wujud. Contoh-contoh dalam jurumiah nanti tak ada pun contoh-contoh isim dan fi'il yang, tapi tak apa. Sekali lagu yang dapat ambil dia terbalik. Untuk isim yang mabni, nombor 1 kita tak sebut wazifah, kita akan sebut hakikat terlebih dahulu. Bila pembincangan kita dalam isim dan fi'il yang mabni, kita akan sebut hakikat terlebih dahulu. Oleh kerana dia dalam mabni, step yang kedua kita akan sebut mabniun ala. Tengoklah, kalau akhir dia baris atas ala al-fathi, kalau akhir dia baris depan ala al-dhammi, kalau baris bawah ala al-kasri ataupun ala al-sukun. Tapi istilah dia jangan ditukar. Ini istilah dari segi perbincangan istilah. Istilah untuk i'rab kita akan sebut al-dhammah, ada ta.
Al-fathah ada tak, al-kasrah ada tak. Sukun tak tengok isu. Tapi dalam mabni jangan sebut mabni ala dhammah, mabni ala al-kasrah. Bukan salah, tapi segi istilah yang diletak. Mabni ala ad-dhammi, al-fathi, al-kasri, sukun tetap sama. Dari segi penggunaan istilah. Bila dalam bab i'rab antum sebut wa alamatu rafi ad-dhammah dengan ta, wa alamatu nasbi al-fathah, wa alamatu jarrihi al-kasrah. Tapi bila dalam bab ni antum sebut contoh dhamir mabni ala ad-dhammi, mabni ala al-fathi, mabni ala al-kasri tanpa ta marbutah. Itu istilah yang diletakkan agar tidak bercampur. Bukan kata berdosa, tapi itu istilah. Bila sebut mabni, dia tu isim. Isim mesti ada peranan dalam ayat. Kita akan sebut fi mahalli, yang terakhir baru sebut wazifah. Cara i'rab ni masyhur, kalau tak ikut pun tak apa, tapi nak bagi tahu cara asal dia. Jadi contohlah nak cakap ana qaimun. Ana ni duduk bawah i'rab ni. Qaimun ni duduk dalam i'rab sana. Tuan mana? Tahu kan? Ambil contoh ana. Ana ni sekarang dhamir. Dhamir ni isim ke fi'il? Isim. Kau nampak tak ana ni berubah? Tak. Dia selama-lamanya ana duduk dalam keadaan apa pun dia ana. Jadi ana ni al-asma' al-mabniyah. Jadi cara i'rab dia duduk bawah cara i'rab yang kedua. Macam mana nak i'rab ana ni dalam perbahasan dhamir, nanti dia ada dhamir nanti pembahagian. Kita akan sebut ana ni hakikat dia terlebih dahulu. Kita tak sebut ana ni mubtada. Kita akan sebut ana dhamirun munfasilun. Cara dia dhamirun munfasilun. Senangnya terus tengok akhir dia. Akhir dia alif mati kan. Mabniyun ala sukun. Okey, tapi dalam otak set dulu. Dia ni dalam ayat ni jadi apa? Jadi apa? Ana qaimun jadi apa? Sedih ni kalau tak jawab. Mubtada. Okey. Mubtada marfu' ke mansub? Marfu'. Okey, itu dah tahu hukum. Jadi mabniyun ala sukun fi mahalli ar-rafi titik 2 mubtadaun. Jadi macam apa dah ni? Mubtadaun. Tak apalah. Itu ana. Ana kita akan sebut ana dhamirun munfasilun mabniyun ala sukun fi mahalli ar-rafi mubtadaun. Dia nak ni sebenarnya. Kalau ustaz, orang tak ngaji lagi apa ustaz masuk fi mahalli mubtada? Tak boleh. Memang tak boleh lagi. Kalau kita nak bincang terus bab mubtada, jadi dia masing-masing tak boleh. Jadi ini yang paling jelas lah. Maksudnya kita bincang secara simple, tapi kita ambil contoh-contoh yang kita nampak. Mubtada, contoh fa'il. Okey, ini dulu. Okey, dalam contoh ana qaimun ni ada dua cara i'rab. Ana contoh bagi cara i'rab yang kedua. Qaimun ni cara yang pertama tadi. Macam mana i'rab qaim? Sebut wazifah dia terlebih dahulu. Fa'il jadi apa? Jadi khabar. Khabar hukumnya marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhamma az-zahirah fi akhir. Annahu disebut isim mufrad sebab dia satu je. Tak sebut pun tak apa. Boleh. Itu cara i'rab. Boleh. Cari lagi. Okey. Tapi ada nanti padam untuk asma' af'al mu'rabbah. Okey. Kalau antum tengok kataan tersebut isim ataupun fi'il yang boleh terima perubahan, tak kira perubahan tadi secara jelas atau tidak jelas, terlebih dahulu sebut wazifah, kemudian hukum, kemudian alamat i'rab, yang terakhir baru hakikat. Tapi kalau kalimat tersebut adalah isim ataupun yang fi'il yang mabni ketika itu, antum boleh sebut hakikat terlebih dahulu, mabni ala apa, fi mahal apa, yang terakhir wazifahnya, fa'il ataupun mubtada ataupun khabar. Itu cara i'rab. Kalau lepas ni lah susunan, kalau tak nak berlaku kecelaruan dalam cara i'rab. Boleh? Boleh? Ya. Yang saya cakap yang pertama tadi ya. Dia letak wazifah. Ya. Alamat. Hukum. Hukum dulu. Hukum, alamat dan hakikat. Hakikat tu apa?
Hakikat tu, okey, kalau contoh anda sebut Zaidun qa'imun, Zaidun kita akan sebut mubtada. Yang kedua hukum marfu'. Yang ketiga wa alamatu rafihi ad-dhammah li'annahu ismul mufrad. Hakikat bagi Zaid apa? Zaid ni isim mufrad. Kalau kita kata kitabani, hakikat dia adalah isim tasniah. Contoh kata rijalun, hakikat dia jamak taksir. Hakikat tu kita akan bincang mungkin minggu depan, minggu ni tak sempat. Hakikat tu tajuk dia kita akan duduk bawah, tajuk dia mawadhi'ul i'rab. Benda-benda yang berlaku ada 10. Isim mufrad, tasniah, jamak taksir, jamak muannas salim, jamak muzakkar salim, asma' khamsah, af'al khamsah, fi'il mudhari' sahih akhir, fi'il mudhari' mu'tal akhir, ismul ladzi la yansarif. Satu-satu tu ada definisi dia. Kita akan detailkan insya-Allah minggu depan. Okey. Apa soalan setakat tu? Ada soalan? Dari segi hakikat tadi, untuk i'rab mubtadi bolehlah sebut. Kalau Zaidun kita sebut dia annahu ismul mufrad. Sebenarnya ada setengah tak perlu sebutlah. Kalau yang benda-benda jelas tu berhenti setakat wa alamatu rafihi ad-dhammah al-muqaddarah. Contoh kalau alamat rafa' tu adalah dhammah. Contoh alamat rafa' tu adalah dhammah. Dhammah tu alamat asal kan apa? Alamat furu'. Alamat asal. Okey. Ini dari segi musyahadah. Benda asal ni orang tanya tak? Contohlah, anda tanya tak, kenapa anda datang hari ni? Memang asalnya, okey, kelas tu wajib. Contohlah kelas tu wajib bagi dia. Anda tanya, kenapa anda datang? Orang tak tanya. Tapi kalau dia tak datang, orang tanya minggu depan, kenapa minggu lepas tak datang? Jadi benda asal ni kebiasaannya tak ditanya. Jadi mana-mana i'rab yang i'rab dengan alamat asli, kalau antum tak sebut sebab dia pun tak apa. Sebab dia i'rab dengan alamat asal. Contohnya rafa', alamat rafa'nya dhammah. Perlu kita tanya kenapa rafa' dengan dhammah? Tak, sebab dhammah tu alamat asal. Tapi rafa' dan alamat rafa'nya adalah waw. Timbul tak ada tanya. Kenapa rafa' dengan waw? Li'annahu asma' khamsah, li'annahu jamak muzakkar salim. Jadi perkara-perkara yang perlu ditimbulkan persoalan adalah benda furu', benda asal tak perlu ditanya. Al-aslu la yu'allal, al-aslu la yus'al. Benda asal tak ditanya. Tak perlu tanya lah maksudnya. Tapi kalau sebut pun tak salah untuk peringkat mubtadi. Kalau peringkat dah ma'ruf, memang perkara benda tu tak perlu disebut sebagai adalah asal. Boleh? Okey. Anak pada? Ya. Ada yang i'rab la mahal ni i'rab. Maksudnya dia tak ada wazifah dalam ayat lah. Biasanya haraf tak ada wazifah. Dia tu haraf. Jadi dia tak ada wazifah. Contohnya lagi jumlah yang tak ada function dalam ayat. Jadi la mahalla laha min al-i'rab. Benda tu benda mabni. Dia mabni. Mabni ni ada yang mahal, ada yang tak ada mahal. Yang ada mahal kita akan sebutlah fi mahalli kaza. Tapi kalau benda tu tak ada mahal, kita akan terus sebut hakikat dia apa? Terus kita sebut la mahalla lahu min al-i'rab. Kalau jumlah la mahalla laha min al-i'rab. Terakhir, sebelum minggu depan kita masuk ma'rifat alamat al-i'rab. Tadi anda berdasarkan kaedah yang anda letakkan al-aslu la yu'allal ataupun al-aslu la yus'al. Benda ni mungkin agak detail, mungkin kalau dapat faham satu nikmat, satu faham. Maksud nak kata nahu ni bukan mudah-mudah. Hukum dia ada sebab. Setiap apa yang disebut tu ada sebab. Okay, dalam aqsam kalimah kita ada 3. Kita ada huruf, fi'il dan isim. Al-huruf kulluha mabniyah. Jadi timbul tak dalam huruf ada asal, ada huruf? Tak, semuanya mabni. Apa dia daripada kaedah tadi? Jangan timbulkan persoalan kalau kita sebut haraf ni mabni. Kenapa haraf ni mabni? Tak perlu timbul sebab haraf lima mabni. Perkara asal tak perlu ditanya. Jadi kalau menjumpa haraf, kalau mabni, jangan tak perlu sebut illah kenapa dia mabni. Tak perlu cari tak perlu cari sebab kenapakah haraf mabni, sebab memang haraf semuanya mabni. Tapi kalau nak detailkan mabni, al-bina ni ada 4 aqsam juga. Betul tak? Macam i'rab. Al-i'rab kita ada rafa', nasab, khafad dan jazam.
Mabni dia ada dhammun, fathun, kasrun, sukun. Jadi kita akan jumpa man ni mabni ala as-sukun. Contoh haisu mabni ala dhammi, amsi mabni ala al-kasri. Itulah. Senangnya mabni kita tengok akhir apa, terus kita hukumkan mabni ala. Sebut jadi apa yang kita kata, bila huruf tu mabni, kita tak akan timbulkan persoalan. Ini nak kata kalau dari segi dakik, dari segi kalau kita sampai tahap nak cari satu-satu kata. Di dalam bina, al-aslu fi bina, asal bagi bina ni sukun. Maksudnya kalau benda tu mabni, asal dia mesti dia sukun. Kalau contoh benda tu mabni ala sukun, tak perlu tanya. Benda ni bukan dalam i'rab. Benda ni kalau dalam pengajian nahwu lah, kalau nak timbulkan persoalan. Maksudnya apa-apa, anda nak balik kepada kaedah, apa-apa yang asal jangan tanya, kan? Tak perlu ditanya. Tapi benda yang bukan asal perlu ditanya. Jadi mana-mana benda yang mabni ala dhammi, ala al-fathi, ala al-kasri, ada sebab dia. Tapi tak apalah, kita tak perlu bincang. Cuma anda nak kongsikan je lah dari segi kaedah tadi. Abaikan tak apa kalau agak rasa pening. Yang kedua, betul lah, huruf semuanya mabni. Kalau tak nak pening, jadi tak perlu timbulkan persoalan kenapa huruf tu mabni. Masuk isim. Al-aslu fil asma al-i'rab. Ini ibarat benda tambahan, ibarat yang kita berhenti. Ini siapa yang dapat ambil? Ambil. Siapa yang tak ambil yang kata ustaz, tinggi ni tak. Yang tadi kita dah stop. Cuma berdasarkan kaedah tadi yang nak share. Al-aslu fil asma al-i'rab, berdasarkan kaedah ni. Kalau antum jumpa isim dan isim tersebut mu'rab, jadi tak perlu ditanya kenapa dia mu'rab. Tapi bila anda sebut al-aslu fil asma al-i'rab, asal bagi isim-isim ni mu'rab, maksudnya di sana ada isim-isim yang mabni. Jadi isim-isim yang mabni terbagi furu'. Jadi mana-mana isim yang mabni ni mesti ada sebab kenapa dia mabni. Isim-isim yang mabni, isim yang contoh, contohnya kaedah isim ni 100% semuanya mu'rab, tapi disebabkan ada sebab-sebab tertentu menyebabkan dia mabni. Okay. Sekarang ni dalam aqsam tadi, benda apa yang semuanya mabni? Selus, okey. Dalam 3 aqsam tadi, benda apa yang semuanya mabni? Huruf. Jadi yang nak tahu, kenapa ada isim yang mabni? Jawapan dia senang. Sebab isim tu ada persamaan dengan huruf. Sekali lagi, isim asalnya semuanya mu'rab, tapi ada sesetengah isim dia ada wajah persamaan dengan huruf, lalu dia ambil hukum huruf, jadilah isim tersebut mabni. Contoh anda bagi senang, kebiasaannya isim ni 3 huruf, Zaidun ataupun lebih. Tak ada isim yang 1 ataupun 2 huruf. Isim asalnya 3 ke atas. Tiba-tiba jumpa darabtu, tu aku, dhamir. Biasanya benda yang 1 huruf ni bukan isim. Biasanya yang 1 huruf ni adalah haraf. Jadi oleh kerana wajah persamaan yang amat ketara pada dhamir dengan haraf, jadi dia ambil hukum haraf mabni juga. Jadi asal bagi isim adalah i'rab. Kenapa ada isim yang mabni? Kerana isim-isim tersebut ada wajah persamaan dengan haraf. Wajah persamaan tu ada panjang, cuma ada tak begitu. Cuma ada wajah persamaan. Boleh? Stop. Yang ketiga, al-aslu fi al-af'al al-bina. Asal bagi fi'il ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Bila kita sebut fi'il madhi mabni ala al-fathi, tak perlu tanya, memang fi'il madhi mabni, memang asal fi'il madhi. Fi'il amar mabni ala, tak perlu tanya sebab al-aslu fil af'al al-bina, memang asal bagi fi'il adalah mabni. Jadi kalau jumpa di antara fi'il yang mu'rab, fi'il mu'rab tu yang perlu kita persoalkan kenapa dia mu'rab. Fi'il apa yang mu'rab? Fi'il mudhari'. Okey. Dalam 3 taksim ni, benda apa yang asal bagi dia dalam mu'rab? Isim. Isim lah. Okey, jadi jawapannya, kenapa ada fi'il yang mu'rab? Sebab fi'il tersebut ada wajah bersamaan dengan isim. Fi'il mudhari' ni ada beberapa wajah bersamaan. Contohnya dari segi sebutan, contoh yadribu boleh dengan daribun. Dari segi susunan huruf,
Dari segi masing-masing boleh duduk tempat. Jadi kita boleh sebut Zaidun yadribu, kita boleh sebut Zaidun dharib. Adalah wajah-wajah persamaan tu ada perbincangan dari. Tapi oleh kerana fi'il tersebut ada wajah persamaan dengan isim, dia ambil hukum isim. Apa hukum isim? Mu'rab. Itu yang nasyirkan al-aslu la yus'al. Benda asal tu kita tanya, tapi bila benda al-faru tu mesti ada faktor dia. Boleh? Jadi kalau boleh ambil, alhamdulillah. Kalau tak boleh ambil, ulang-ulang insya-Allah. Ada soalan saya kata tu, kita tak masuk baru. Ada soalan? Okey, dia babu ma'rifati alamatil i'rab. Kalau nak masuk bab ni ana perlu nyatakan dulu bab mawadhi'ul i'rab. Tapi kalau nak masuk bab mawadhi'ul i'rab tu agak tak sesuai dengan masa. Jadi ana berhenti setakat babu ma'rifati alamatil i'rab. Minggu depan kita akan start dengan apa dia mawadhi'ul i'rab. Mawadhi'ul i'rab tu adalah hakikat yang kita akan sebut pada akhir i'rab. Ada 10. Kalau sebut tak sempat untuk habiskan, jadi kita tanggung minggu depan. Okey, setakat tu ada soalan tak? Ada. Kita tangguh majlis kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana wa ma qara'na fardud ilayna 'inda hajatina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.